Okay. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kami daripada kumpulan 4 ingin mengupas dan membentangkan tentang topik keseimbangan akal dan wahyu dalam membentuk dan membina insan sejahtera. Okay. Topik ini adalah amat penting bagi kita sebagai umat Islam kerana ia berkait rapat dengan kehidupan seharian kita dan berikutan dengan akal dan wahyu ini adalah perkara yang tidak asing lagi lah bagi kita dalam um, Islam ini. Alright. Dalam menempuh arus kemodenan dunia kita ini, terdapat pelbagai pengaruh yang kuat mula tersebar dekat seluruh dunia dan seluruh masyarakat di serata dunia ini. Terutamanya remaja seperti saya dan juga rakan-rakan saya di Malaysia ini. Okay. Tanpa kita sedar, budaya barat mempunyai pelbagai idea dan juga matlamat yang khususnya dalam menyebarkan cara pemikiran tanpa menggunakan akal dan betul mengikut landasan Islam itu sendiri. Okay. Mereka seringkali menjadikan remaja yang kurang matang sebagai sasaran mereka dalam usaha untuk menyebarkan cara pemikiran barat. Disebabkan cara pemikiran ini, ramai remaja seperti yang kita lihat di Malaysia ini sekarang merasakan sesuatu yang sepatutnya haram dan tidak sepatutnya disokong oleh masyarakat kita pada hari ini, seperti kita lihat LGBTQ yang semakin berleluasa di masyarakat kita pada hari ini. Okay. Akal mempunyai nilai dan darjat yang sangat tinggi dalam Islam. Akal juga merupakan anugerah yang terpenting yang diberikan olehnya bagi membezakan antara manusia dan juga haiwan. Bukan itu saja, akal merupakan amanah Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak mampu dipikul atau digendong oleh alam semesta. Contohnya gunung ganang, laut dan bumi. Dengan berpandukan wahyu, manusia telah diamanahkan untuk menjadi khalifah di muka bumi. Menerusi akal, ini juga manusia berpeluang meningkatkan pencapaian diri sendiri sama ada untuk kehidupan dunia ataupun akhirat. Wahyu merupakan satu sumber dan panduan dasar bernilai kepada setiap individu dan masyarakat di dunia. Sebarang pemikiran manusia walau sebesar mana kebijaksanaannya tetapi bertentangan dengan ajaran wahyu tetap dianggap salah di sisi Islam. Sumber persyaratan yang telah dipersetujui oleh ulama Islam bahkan juga umat Islam sejak dari zaman Rasulullah SAW sehingga kini ialah Al-Quran dan juga As-Sunnah yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad SAW kita ketika suatu masa dahulu. Okay. InsyaAllah kita teruskan kupasan kita tentang topik ini. Saya pas kepada Akmal Nur Syahmi untuk mengisahkan tentang definisi akal dan juga wahyu. Okey. Dari segi pengenalan, akal dari merupakan perkataan yang berasal daripada bahasa Arab, iaitu al-aql, yang bermaksud kepandaian. Menurut Harun Nasution, aqla mengandungi maksud mengerti, memahami dan berfikir. Manakala menurut Kamus Dewan pula, akal dalam bahasa Melayu bermaksud budi dan fikiran, daya upaya dan iktibar, dan muslihat, tipu daya. Manakala menurut Al-Muqjam Al-Arabi Al-Asasi, ia merupakan sesuatu yang digunakan untuk berfikir dan membuat pendalilan. Akal juga digunakan untuk membuat perbezaan antara manusia dengan haiwan. Pengertian akal dari segi istilah pula ialah menurut dari Ibnu Sina dan Darjan mengatakan bahawa akal mempunyai maksud seperti jarha tunggal yang memahami hakikat sesuatu. Menurut Imam Abu Al-Harith, akal ialah Al-Gharizah, iaitu merupakan sifat semula jadi manusia dan kemampuan memahami sesuatu. Akal juga mempunyai maksud aqala, iaitu bermaksud mengikut atau menahan. Wahyu pula dari segi bahasa, iaitu firman Allah yang dibacakan kepada Nabi dan Rasulnya yang disampaikan sama ada melalui malaikat atau melaluinya.
Wahyu digunakan oleh Nabi Muhammad SAW dalam memperluaskan agama Islam. Maksud ini diambil dari Kamus Dewan edisi keempat. Wahyu adalah berasal daripada bahasa Arab iaitu ahwa, yang bermaksud inspirasi daripada orang lain atau arahan seseorang. Secara umumnya, wahyu ini bermaksud perintah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang disampaikan kepada Rasulnya. Dari segi istilah pula, wahyu merupakan segala apa yang disampaikan oleh Allah secara rahsia kepada Nabi dan Rasulnya, seperti Al-Quran dan Hadis. Wahyu juga merupakan pengertian yang lebih meluas daripada pengertian Al-Quran. Ini kerana Al-Quran merupakan wahyu Allah Subhanahu Wa Taala pada Nabi Muhammad SAW. Selain itu, ada juga hadis, kitab Zabur, Taurat dan Injil yang merupakan wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, seterusnya kita beralih pula pada ciri-ciri dan ciri-ciri akal dan juga wahyu itu sendiri. Seperti yang kita lihat di dalam slide ni, kita melihat akal membezakan kita antara manusia dan juga haiwan. Hal ini kerana menggunakan akal manusia, kita mampu berfikir, merancang dan juga membuat keputusan yang lebih tepat apabila berhadapan dengan suatu perkara. Manakala haiwan pula, walaupun mempunyai otak, tetapi haiwan tidak mempunyai akal yang menyebabkan mereka hanya boleh bergantung pada naluri apabila ingin bertindak dalam sesuatu perkara. Contoh sesuatunya ialah manusia mempunyai sepucuk senapang telah bertemu dengan harimau di dalam hutan. Dengan menggunakan senapang tersebut, manusia mampu untuk bunuh harimau manakala harimau tersebut menggunakan akal adalah lebih baik jika dia hanya melumpuhkan haiwan tersebut. Kerana harimau di Malaysia adalah haiwan yang terancam. Okay. Tetapi lain pula bagi harimau, jika harimau tersebut merasakan manusia tersebut memberi ancaman kepada mereka, mereka pasti akan bertindak mengikut naluri dan menyerang manusia. Selain itu, akal manusia mampu berkembang ya. Adalah antara ciri-ciri akal iaitu ia mampu berkembang. Okay. Akal adalah anugerah Tuhan yang diberikan kemampuan untuk berfikir tentang sesuatu perkara. Digabungkan pula fungsi akal dengan otak yang mampu untuk mengingati dan memproses maklumat. Seseorang itu mampu untuk belajar benda yang baru ataupun menyebarkan ilmu pengetahuan yang baru. Contohnya, kita boleh ambil daripada peristiwa Archimedes, seorang ahli matematik zaman Yunani. Pada ketika itu, raja meminta bantuan Archimedes untuk memeriksa sama ada mahkota yang dibuat oleh tukang emas itu adalah 100% emas tulen ataupun tidak. Archimedes pula mendapat cara untuk membezakan mahkota tersebut tulen atau palsu setelah dia berendam di dalam tube mandi dan air melimpah keluar. Daripada situ, kita boleh lihat teori air melimpah tersebut sama dengan daya apungan yang dikenakan ke atas objek tersebut. Di sini kita boleh lihat bahawa akal manusia mampu berkembang maju jika kita boleh menggunakan dengan sebaiknya. Seterusnya adalah akal manusia ini sentiasa berubah dan boleh dipengaruhi. Ini berkaitan dengan siapa mereka berhubung dan bagaimana suasana persekitaran ketika kita membesar sebagai manusia. Kita kena melihat orang-orang di sekeliling kita. Kita kena pandai memilih rakan-rakan. Kita kena pandai memilih seseorang yang boleh mendampingi kita agar akal kita berfikir dengan lebih baik dan tidak mudah dipengaruhi oleh anasir-anasir negatif ya, seperti melakukan perkara-perkara yang berjudi, minum arak dan sebagainya yang boleh membuatkan kita terjerumus dalam budaya barat. Seterusnya, kita tidak mampu memikirkan perkara yang gaib kerana Allah telah menutup hijab kita daripada melihat perkara-perkara gaib. Itu adalah antara salah satu batasan yang Allah telah berikan kepada kita. Okay. Untuk wahyu pula,
Ianya diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya diturunkan kepada Nabi dan Rasul. Kebenaran adalah mutlak. Seterusnya ialah ia terpelihara kandungan dan kesuciannya sehingga kiamat. Itu saja daripada ciri-ciri dan akal wahyu. Okay, sekarang untuk bahagian kepentingan akal dan wahyu dalam membentuk insan sejahtera. Kepentingan yang pertama ialah ia dapat melahirkan insan yang dapat memahami dan akan kagum tentang kebesaran Allah SWT. Akal adalah sebuah kurniaan dan anugerah daripada Allah SWT yang tidak ternilai. Dengan akal tersebut, manusia mampu berfikir dengan lebih mendalam dan dapat membuat keputusan dengan lebih tepat bergantung pada situasi. Akal juga mampu untuk membuat pandangan dan ideologi manusia itu berubah berdasarkan pengalaman ataupun situasi yang berlaku kepada mereka. Sebagai contohnya, seorang manusia yang tidak mempunyai agama dan fahaman dalam kehidupan, apabila mereka melihat keindahan dan keajaiban di sekitarnya seperti langit, gunung ganang dan lautan yang luas, pasti akan terdetik di dalam fikiran mereka bagaimana sesuatu yang cantik dan indah seperti langit boleh wujud di dalam dunia ini. Melalui akal pemberian Tuhan itulah yang akan dapat membuatkan mereka berfikir lebih dalam dan membuat pelbagai kajian bagi mendapatkan jawapan yang memuaskan. Daripada kajian pelbagai sumber ilmu itulah mereka dapat merumuskan bahawa ada sang pencipta di dunia ini yang mampu menciptakan sesuatu yang amat mustahil untuk diciptakan oleh manusia. Ini boleh dibuktikan daripada ayat 164 surah Al-Baqarah yang bermaksud, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia. Dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu dia hidupkan bumi sudah mati. Dan dia sebarkan di bumi itu segala jenis haiwan dan pengisaran angin dan awan yang dikenalikan antara langit dan bumi. Sungguh, yang ini terdapat tanda-tanda keesaan dan kebesaran Allah bagi kaum yang memikirkan. Melalui ayat Al-Quran tersebut, mereka dapat mengetahui bahawa Allah adalah pencipta kepada seluruh alam ini yang akhirnya akan membuatkan mereka tertarik kepada agama Islam dan akhirnya memeluk agama Islam. Daripada agama Islam itulah mereka akan dibimbing ke jalan yang benar dan diredai oleh Allah. Kepentingan yang kedua ialah ia dapat melahirkan insan yang mampu berfikir tentang hikmah surahan dan larangan Allah. Seorang insan yang beragama Islam perlu sentiasa mempunyai keseimbangan dalam akal dan wahyu dalam kehidupan seharian. Seorang Muslim tidak boleh untuk membuat sesuatu keputusan mengikut keputusan akal sahaja. Bahkan perlulah berlandaskan wahyu daripada Allah. Hal ini kerana apabila suatu perbuatan itu dibuat berdasarkan akal fikiran semata-mata, ianya pasti akan mendatangkan kesan yang buruk pada masa akan datang. Contohnya seperti hubungan seks sama jenis ataupun lebih diketahui sebagai homoseksual. Jikalau hanya menggunakan akal sahaja, pasti ada di antara manusia yang mengatakan hubungan seks jenis tersebut tidak salah jika terdapat kerelaan daripada kedua belah pihak dan ianya sama juga seperti hubungan seks dengan berlainan jantina. Tetapi jika berlandaskan wahyu, perbuatan tersebut adalah salah. Ia dapat dibuktikan daripada Al-Quran surah Al-A'raf ayat 80 hingga 84 yang bermaksud, patukah kamu melakukan perbuatan keji yang tidak pernah dilakukan oleh seorang pun daripada penduduk alam ini sebelum kamu? Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk memuaskan nafsu syahwat kamu dengan meninggalkan perempuan. Bahkan kamu ini adalah kaum yang melampaui batas. Dan tiada jawapan oleh kaumnya melainkan mereka berkata, usirlah mereka, yakni Nabi Lut dan pengikutnya yang taat. Dari bandar kamu ini, sesungguhnya mereka adalah orang yang mensucikan diri. Maka kami selamatkan dia dan ahlinya, keluarganya dan pengikutnya, melainkan isterinya adalah dia tergolong dalam orang yang dibinasakan. Dan kami menjadi mereka dengan hujan batu yang membinasakan. Oleh itu, lihatlah bagaimana akibat orang yang melakukan kesalahan. Daripada ayat ini jelas menunjukkan bahawa Allah melaknat mereka yang melakukan hubungan seks jenis sehingga menurunkan azab yang berat kepada mereka. Selain itu, jika seorang Muslim berpadukan wahyu dan akal, pasti mereka akan mengetahui bahawa tiada sebarang kebaikan yang mereka akan dapat dengan melakukan hubungan seks jenis dan ianya hanyalah sekadar untuk memuaskan nafsu songsang mereka. Keburukan daripada hubungan seks jenis jika difikir dengan lebih dalam ialah boleh menyebabkan berlakunya penyebaran penyakit bahaya seperti HIV dan AIDS.
Selain itu, perbuatan tersebut boleh mengurangkan kadar kelahiran bayi sekaligus mengurangkan populasi manusia kerana tidak berlakunya persenyawaan ovum dan sperma di dalam hubungan seks jenis. Oleh itu, sebagai Muslim yang taat, mereka perlulah menggunakan akal dan wahyu dalam kehidupan seharian mereka agar dapat menjadikan insan yang sejahtera suatu masa nanti. Kepentingan ketiga ialah ia dapat melahirkan insan yang dapat menetapkan hukum berdasarkan sumber yang sahih. Akal dan wahyu adalah sesuatu yang penting dalam perlulah seimbang di dalam diri seorang insan yang beragama Muslim. Kedua-dua ini saling memerlukan kerana jikalau seorang manusia hanya menggunakan akal sepenuhnya dalam menentukan suatu perkara, ia akan mendatangkan kesan yang buruk. Hal ini kerana walaupun setiap manusia di dunia ini dianugerahi akal oleh Allah tanpa mengira bangsa dan agama, tapi keupayaan setiap individu menggunakan akal tersebut adalah beza. Baik ini terjadi kerana akal adalah sesuatu yang boleh dipengaruhi oleh keadaan sekeliling, mengakibatkan mereka mempunyai kefahaman dan keputusan yang beza. Dan untuk kepentingan keempat ialah ianya akan dapat melahirkan insan yang dapat memberikan ilmu dan kemajuan kepada masyarakat. Akal adalah suatu kurniaan Tuhan yang tinggi yang tidak ternilai kepada manusia. Dengan akal tersebut, manusia dapat membezakan antara manusia dan haiwan, di mana dengan akal tersebut, manusia dapat berfikir dengan lebih jauh dan dapat membuat keputusan dengan lebih tepat berbanding dengan haiwan yang hanya bergantung kepada naluri dalam membuat satu perkara. Antara kehebatan akal ialah dapat mempelajari suatu perkara dan dapat mengembangkan perkara yang dipelajari itu jika difikir dengan lebih mendalam. Contohnya, seorang manusia itu pada peringkat bayi, mereka tidak boleh berkata apa-apa. Hal ini kerana mereka tidak belajar bagaimana untuk menyebut satu perkataan itu. Pada ketika inilah, ibu bapa perlu mengajar mereka agar mereka boleh bercakap. Dan daripada situ, daripada situ bila bayi tersebut membesar, dia dapat bercakap. Dan seterusnya, kita akan serahkan kepada Habibullah untuk bacakan tentang kelebihan akal dan wahyu. Okay, akal dan wahyu mempunyai kelebihannya masing-masing. Untuk kelebihan akal, akal merupakan salah satu nikmat dan rahmat kurniaan terbesar Allah Subhanahu Wa Taala kepada makhluknya yang bernama manusia. Ia adalah merupakan sebuah mesin agung yang dihadiahkan oleh Allah kepada hamba-Nya bukan sahaja berfungsi untuk mencari ilmu pengetahuan. Bahkan jika dipacu mesin ini dengan baik, ia dapat memandu manusia ke arah kebaikan di dunia dan di akhirat. Akal merupakan tunjang utama dan sebahagian daripada hakikat kejadian manusia yang membezakannya dengan makhluk-makhluk lain. Seperti firman Allah yang bermaksud, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibu kamu dan dengan keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Dan dia mengurniakan kepada kamu pendengaran dan penglihatan serta hati dan akal fikiran, supaya kamu bersyukur. Surah An-Nahl ayat 78. Akal yang dikurniakan oleh Allah kepada manusia perlulah digunakan sebaiknya untuk mencari petunjuk, kebenaran dan memahami hakikat diri dan hakikat alam semesta, supaya pada akhirnya dapat mengukuhkan keimanan kepada Pencipta yang Maha Esa. Akal merupakan kelebihan yang banyak dapat kita lihat. Seperti contoh adalah akal dapat menjadikan manusia boleh membezakan antara perkara yang baik ataupun perkara yang buruk. Membezakan perkara yang baik dan perkara yang buruk adalah kelebihan yang dikurniakan Allah melalui akal untuk digunakan oleh manusia. Perkara yang baik adalah perkara yang dapat menghasilkan nilai-nilai murni dan dapat keberkatan daripada Allah. Manakala perkara buruk pula ialah perkara yang menghasilkan nilai-nilai buruk dan tidak diberkati oleh Allah. Kelebihan akal yang seterusnya adalah dapat mengenal Tuhannya, memerhatikan segala kekuasaannya, melihat segala keindahan alam serta kebesaran kudratnya, supaya dapat menyingkap perkara yang tersembunyi di sebalik rahsia-rahsia itu. Dalam ajaran Islam, mempergunakan akal menakluk alam atau menyelidik segala perkara bukanlah tujuan kepada perkara itu sahaja, tetapi supaya kita dapat
perkara itu sahaja, tapi supaya kita ingat bahawa di sebalik perkara yang terlihat itu ada kuasa yang gaib. Di sebalik hidup sekarang ada lagi sesuatu kehidupan yang lebih kekal. Rasulullah SAW juga pernah mengingatkan manusia supaya menggunakan akal dan fikiran seperti dalam sabdanya yang bermaksud, wahai manusia, gunakanlah akal untuk mengenal Tuhanmu. Menasihatilah dengan menggunakan akal. Nescaya kamu ketahui perkara yang diperintahkan kepadamu dan perkara yang dilarang. Ketahuilah bahawa akal itu menolong kamu di sisi Tuhan kamu. Ketahuilah bahawa orang yang berakal ialah orang yang mentaati Allah. Meskipun mukanya cantik, dia orang besar, kedudukan yang mulia. Bentuknya bagus, lancar dan pandai berbicara. Beruklah khinzir lebih berakal di sisi Allah daripada orang yang menderhakainya. Kelebihan akal yang berikutnya adalah dapat mempelajari ilmu-ilmu yang ada di muka bumi. Manusia menggunakan akal untuk mempelajari suatu ilmu kerana dengan akal lah manusia dapat memahami dan menerima sesuatu ilmu yang disampaikan. Ilmu adalah penting bagi manusia yang berakal kerana dengan ilmu lah manusia dapat meneruskan kehidupan dan mewujudkan perkembangan di dalam satu masyarakat. Ilmu merupakan satu tonggak dalam menjalani kehidupan ataupun dalam melaksanakan suruhan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya adalah kelebihan wahyu. Seperti firman Allah, manusia tidak boleh berbuat sesuka hati di atas muka bumi kerana kita adalah hamba Allah yang ditugaskan menjadi khalifah di muka bumi ini. Seperti firman Allah yang bermaksud, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan diri kepadaku. Surah Al-Zariyat ayat 56. Ayat di atas menyatakan tentang tugas sebenar manusia berada di muka bumi Allah melalui wahyu yang diturunkan. Oleh itu, wahyu berperanan sebagai pimpinan manusia ke jalan yang diredai Allah. Seterusnya, wahyu dapat mengeluarkan manusia daripada sifat kejahilan kepada sifat keimanan. Dengan sifat keimanan itulah yang dibawa menuju kepada makrifat kepada Allah. Keimanan bukanlah dapat dipupuk daripada diri sendiri melainkan mempercayai wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wahyu yang diturunkan adalah dipanggil sebagai Al-Quran yang memberi banyak manfaat kepada manusia. Seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang memelihara Al-Quran dan menjaganya. Daripada ayat di atas, kita mengetahui bahawa Allah lah yang menurunkan wahyu, yakni Al-Quran kepada umat manusia untuk dijadikan panduan dan memperoleh kelebihan daripadanya. Okey, seterusnya implikasi tiada akal dan wahyu. Slide seterusnya. Implikasi tiada akal. Melakukan sesuatu tanpa berfikir. Okay, berfikiran dapat diterjemahkan dengan pelbagai tindakan dalam mempelajari sesuatu ilmu. Menelaah, menakul, menganalisa, memahami dan mengingati. Allah Subhanahu Wa Taala turut menegaskan bahawa orang yang memelihara akalnya dan menggunakan sebaik mungkin nikmat berfikir akan ditinggikan darjatnya. Ia termaktub dalam surah Az-Zumar ayat 9, iaitu yang bermaksud, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya, orang-orang yang dapat mengambil pelajaran dan peringatan hanyalah orang-orang yang berakal sempurna. Dari satu sisi lain, Allah mengingatkan agar segala kemudaratan dan kerosakan perlu dielakkan. Kemudaratan terhadap akal fikiran boleh berlaku secara langsung seperti mengambil minuman yang memabukkan. Ia juga boleh berlaku secara tidak langsung seperti mensia-siakan fungsi akal sebenar. Ajaibnya, akal bukan sahaja memainkan peranan besar untuk tuannya, tetapi jauh daripada itu, ia memberi impak terhadap tindakan suatu individu yang akhirnya memberi kesan kepada orang sekeliling, masyarakat, bangsa, negara dan agama. Implikasi berikutnya adalah tiada beza antara haiwan dan manusia. Secara nyatanya, manusia itu berbeza dengan haiwan adalah kerana keberadaan akal di dalam manusia yang mempengaruhi daya berfikir.
Okey, implikasi tiada wahyu pula ialah seperti yang diketahui, wahyu adalah perintah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada umat manusia yang berada di bumi. Wahyu juga menjadi petunjuk kepada umat manusia dalam mencari redha Allah melalui penghayatan di dalam ibadah yang dilakukan. Bagaimanapun umat manusia dapat mencari jalan keredaan jika wahyu tidak diturunkan. Antara implikasi yang berlaku jika wahyu tidak diturunkan adalah hidup manusia tiada panduan dan arah. Panduan dan arah ini yang menjadi tonggak utama supaya sampainya kita kepada pencipta kita, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila berlaku demikian, maka umat manusia akan menjadi kucak-kacir dan tidak sistematik. Hal ini kerana manusia tak ada arah dan panduan untuk dirujuk. Selain itu dengan tiadanya wahyu, manusia akan melakukan seberapa banyak kerosakan di atas muka bumi kerana tiada perintah daripada pencipta tentang tujuan dihidupkan. Manusia hari ini dapat hidup dalam keadaan aman kerana wahyu yang disampaikan oleh Allah dan yang merangkumi semua aspek. Antara wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah bermaksud, dan tidaklah kami mengutus rasul-rasul sebelummu, yakni wahai Muhammad, melahirkan dari kalangan orang-orang lelaki yang kami wahyukan kepada mereka. Oleh itu, bertanyalah kamu, wahai golongan musyrik, kepada orang-orang yang berpengetahuan agama jika kamu tidak mengetahui. Surah An-Nahl ayat 43. Ayat di atas mengingatkan kita bahawa dengan wahyulah Allah menurunkan arah dan panduan kepada hamba-Nya. Bagi hamba yang tidak berpengetahuan di dalam agama, hendaklah bertanyakan kepada mereka yang pandai di dalam agama. Apabila tiada penurunan wahyu, maka kucak-kacirlah umat manusia kerana tiada tempat untuk berharap. Akhir sekali, apabila tiada penurunan wahyu, maka manusia akan hidup dalam keadaan tidak selamat kerana tiada hukum hakam yang diturunkan. Dengan hukum yang diturunkan oleh Allah lah manusia dapat hidup dalam harmoni kerana mengikut perintah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya saya serahkan kepada Akmal Nur Syami. Okey, untuk kesimpulan pula, akal dan wahyu merupakan anugerah yang agung yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita manusia. Dengan anugerah ini terjadinya taklif ilahi terhadap manusia. Akal dan wahyu tidak mungkin berlaku pertentangan. Oleh itu, jika terdapat sesuatu percanggahan, maka ia perlu dinilai dengan parameter usuliyah dalam konteks qat'i dan zanni dari sudut subut dan dilalah. Bukan itu saja, akal juga mempunyai batasan dan tertakluk kepada perubahan manusia dan sistem berfikir yang dibesarkan. Wahyu pula ialah pemisah mutlak antara hak dan batin, tanpa sebarang diskriminasi kerana ianya datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Akhir sekali, walau sehebat mana pun pemikiran manusia dan kecekapan logik akalnya, wahyu tetap diperlukan oleh akal dalam membuat satu persetujuan dan pemikiran. Sekian, terima kasih. Stop.